kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita sama-sama peluang berada di dalam Alhamra Grafik ni pada petang ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk dalam mizan hasanatina, dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana keadaan mereka atau orang-orang yang main dalam satu majlis, yang dalam majlis tu ada peringatan dekat akhir. Dan Nabi SAW juga menyebut tentang satu manusia, mana-mana orang yang dia pi majlis tu, dalam majlis tu daripada awal sampai sudah tak ada langsung cerita pasal Allah, cerita pasal akhirat, cerita pasal Nabi, tak ada peringatan tentang akhirat langsung, tak ada. Maka Nabi SAW menyebut kanat lahum tiratan alaihim yaumil qiyamah, maka majlis itu akan menjadi majlis yang akan menyebabkan mereka ni menyesal besar di akhirat esok ni. Orang akan kata, misalnya aku pergi tempat tu, misalnya aku spend masa aku di situ, tu kita katakan apa, ruginya orang yang spend masa dia di tempat-tempat yang jauh daripada peringatan dekat akhirat. Tetapi kalaulah mana-mana keadaan kita buat majlis-majlis tentang peringatan tentang akhirat dan sebagainya ni, maka kawasan-kawasan bumi itu nama Allah akan bersinar-sinar untuk penduduk di langit macam mana bersinarnya bintang pada penduduk bumi. Kita tengok bintang tu ada tempat yang cahaya, ada tempat terang, ada bintang yang hujung kecil besar sikit. Macam itulah tempat-tempat yang ada kita sebut atau peringatan tentang akhirat ni, dia punya kualiti dia akan jadi hebat sampai teratur. Sebab satu-satu kawasan, satu-satu tempat ni dia nak jadi hebat ni bukan disebabkan hebatnya tu bangunan dia. Bukanlah hebat tu disebabkan, bukan disebabkan orang yang cakap, bukan disebabkan tuan-tuan yang main. Tak. Majlis tu jadi hebat dan sempurna apa benda yang dibincangkan di dalam tu. Kalaulah dibincang tentang akhirat, maka kemuliaan dia akan bertambah. Walaupun kita buat majlis tu di bawah pokok. Di zaman Nabi SAW tak ada satu lokasi masjid macam kita tengok masjid besar di tempat kita, Masjid Putrajaya, Masjid Besi dan sebagainya, atau kita pada masjid besar-besar sini. Tak ada. Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang sekarang jauh lebih berbeza dengan masjid yang dulu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala puji kualiti manusia yang keluar daripada tu, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk membersihkan dirinya. Kata ulama bukan bersih dari segi luarannya, tetapi dari segi dalaman hati dia tu bersih, maka kualiti tempat tu dia akan bertambah bila dia jadi elok. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa keadaan, contohnya berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perkataan alladzi barakna haulahu ni merujuk kepada Palestin. Palestin ni dia berada di bumi Syam, termasuk dengan Palestinnya, termasuk juga dengan Lubnannya, termasuknya dengan Jordannya, termasuk dengan Syria. 4 negara ni kita sebut sebagai bumi Syam dulu. Apa yang menyebabkan Palestin dan kawasan sekitarnya hebat? Kata para ahli ulama, di sekitar kawasan tu adalah kawasan penempatan para anbiya alaihi salatu wasalam. Di bumi Syam ini adalah bumi yang lahirnya banyak nabi-nabi. Di bumi Syam ini adalah dimakamkan, ada jasad banyak nabi-nabi di dalam itu. Maka kemuliaan kawasan tu dia akan bertambah apabila di dalam tu ada satu pengisian yang baik di dalam tu. Bahkan di Palestin sendiri bukan sedikit maqam-maqam anbiya yang ada di situ. Nabi Allah Daud AS, Nabi Allah Sulaiman AS. Maka kualiti nilai bumi tu dia akan bertambah apabila di dalam tu ada kena-mengena dengan agama. Bukanlah Palestin tu jadi hebat atau sekitar yang jadi hebat disebabkan kita kata
ada benda-benda yang seronok dalam tu. Tak, biasa je bangunan Palestin ni, tak adalah benda-benda yang menarik macam mana ada taman tema ayak ke apa, duduk lompat, tak ada apa, kosong ya. Tapi dia mulia bukan sebab tu. Dia mulia sebab ada jasad para anbiya di dalam tu. Dan kata ulama, bukanlah Palestin hebat disebabkan kawasan sekitar dia hebat. Tak. Kawasan sekitar dia tu hebat sebab di Palestin tu hebat dah. Kemuliaan yang ada di dalam bumi yang barakah tu, dia merebak di sekitar kawasan tu dengan kebaikan. Sebab itulah hari ni kita nak jadi manusia yang hebat, manusia yang mulia, manusia yang kita katakan ada kualiti yang hebat di sisi Allah SWT. Ini antara benda yang kena ada dengan kita. Sebab tajuk kita Al-Wahan yang diberi pada kita hari ini adalah berkaitan dengan sebuah hadis baginda Nabi SAW menyebut nanti di akhirat, di akhir zaman nanti, apa akan jadi, manusia-manusia akan jadikan kamu ni macam satu hidangan di dalam talam atau dalam satu pinggan, pakat semua, pakat makan. Sahabat Nabi SAW bila dengar kata sebab mereka masa tengah kuat, tengah bina empire, kita katakan dengan hebatnya, dengan kuatnya, beberapa futuhat, pembukaan negara-negara sedang berlaku. Bila Nabi bagi tahu kata orang Islam akhir zaman akan jadi lauk, maka sahabat Nabi SAW tanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kami ni orang buat naya macam tu, orang buat makan ikut dan ikut tu. Makan maknanya macam-macam lah. Kita tengok apa yang jadi sekarang ni. Betul, sebab apa kami jadi macam tu? Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mungkin disebabkan kami ni sikit kot, sebab tu kami jadi macam tu. Nabi SAW kata, tak, hampa ramai, tapi walakin lakum ghutha ka ghutha isail. Ramainya kamu adalah macam mana buih di lautan. Buih ni ramai juga. Orang Pulau Pinang kata buat ramai. tak ada apa-apa, jadi ramai saja betul ya. Adakah buih tu akan menambah kualiti hebatnya laut? Tak. Buih itu akan menambahkan ikan di laut? Tak. Buih itu akan menyebabkan bila kita tengok kita jadi sejuk, pantau-pantau? Tak ada. Dia saja ada je. Tapi dia tak menambah sesuatu pun yang positif pada laut tadi tu, melainkan dia saja banyak macam tu je. Umat Islam sekarang ni di dunia ni ramai orang Islam yang ada, tetapi orang Islam yang ada sekarang ni macam buih lah. Sebab apa macam buih? Sebab banyak benda-benda yang kita ni hubungan dengan agama jadi kurang dah. Macam satu pokok ni lah. Pokok ni tak betul. Contohlah kalau pokok betul kan, katalah pokok ni pokok betul, air nak sampai kat dahan, kat sini semua boleh sampai. Bila kita tuang air kat sini, sampailah. Yang ni kalau tuang dia jadi rosak lah, sebab dia retas bawah tu. Kalau pokok betul kita tuang air, maksud dia ada cahaya matahari, dia fotosintesiskan benda tu, maka dia dapatlah makanan, nutrisi, baja, semua dia sampai. Daun ni, kita tengok perasaan daun ni. Daun ni, andai katalah daun ni kata dia terjatuh, dia terputus, dia patah, ada orang langgar dia, budak, dia jatuh kat sini. Jadi macam straw ni jatuh. Straw tak itu, buat contoh. Kata jatuh tang ni. Maka apa akan jadi? Bila kita tuang air, daun ni dia tak akan dapat dah manfaat daripada air tu. Kalau kita berbaja, dia tak akan dapat manfaat daripada baja. Kalau hang bubuk semua benda yang baik, yang benda kita nak buat kat pokok tadi tu, tapi syekh ni tak akan dapat dia. Syekh mana? Syekh dahan tadi, daun. Sebab dia dah putus dah daripada dahan tadi, dia dah jatuh ke bawah dah. Kita tuan-tuan, perempuan, muslimin rahmati oleh Allah SWT, akhir zaman kita ni, kita jadi kosong sangat kita ni. Sebab apa? Sebab kita dah putus dengan agama tu, jadi tak ada lah. Orang yang pegang dengan agama, dia akan jadi mulia. Orang yang tak ada dah pegangan dia dengan agama, dia akan lama, dia akan jadi apa? Jadi kering, jadi kuning, jadi kering, maka akhirnya mungkin ditiup angin, dia jadi tak ada nilai. Ramai orang, kemuliaan manusia ni Allah SWT letak apabila mana? Dalam hati dia ada iman dan taqwa dia dengan Allah, maka dia akan jadi mulia. Macam selalu saya bagi contoh layang-layang. Katalah orang tu main layang-layang dah tinggi dah,
Tapi layang-layang ni dia fikir lah, dia kata aku rimai lah duduk dengan tuan aku ni, sebab aku ni tak bebas. Ada masa aku kena turun, ada masa aku kena naik. Aku rasa aku nak naik tinggi tak boleh. Bila aku nak gayat turun, kawan tu dia buat naik lagi aku atas. Bila angin kuat, aku tak ada. Aku bukan memiliki diri aku sendiri. Aku susah lah duduk dengan tali ni. Maka layang-layang yang otak seminit ni apa dia buat? Dia bawa keluar gunting. Dia gunting tali tu dengan harapan dia boleh ni apa kau? Cicak ke apa? Dia boleh bebas supaya dia jangan duduk di situ. Betul lah, layang-layang tu dia bukan melawak ya. Betul-betul dia buat. Dia gunting. Bila dia gunting apa jadi? Bila dia gunting, layang-layang tadi tu dia akan terbang lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. Pada permulaannya dia akan seronok lah. Pada permulaannya dia seronok. Wah, bestnya aku boleh terbang tinggi, aku tak terikat dengan tuan aku. Sampai satu peringkat dia akan mula turun balik. Turun. Masa turun tu dia akan mula gelabah. Dia kata aku tak mau turun lagi ni, aku nak naik lagi. Alamak, macam mana ni? Makin turun. Turunnya dia lebih berbahaya daripada tuan dia turun buat turun dia. Kalau dia turun sendiri, apa yang berlaku? Mungkin sangkut di pokok, mungkin jatuh di tar, mungkin jatuh dalam longkang, macam-macam benda boleh jadi. Jadi rosak lah, jatuh di bawah tar, orang pijak, orang naik kereta rosak dan sebagainya. Maka akhirnya jadilah rosak layang-layang tu. Macam tu kita lah. Kita hari ni, jiwa kita hari ni kalau ada hubungan dengan agama, kalau hubungannya semayang, hubungan dengan Islam, kita fikir, bila pun kepala kita hari ni fikir nak tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ni Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat martabat kita dan Allah pelihara kita. Sebab tu Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang kamu dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga kamu. Elok-elok tu Allah pelihara kita. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak martabatkan Islam ni, saya nak bagi tuan-tuan, Allah nak martabatkan Islam, belum tentu Allah macam ni. Allah nak martabatkan Islam ni bukan mesti Allah cari kita. Bukan kita adalah satu-satunya ejen untuk martabatkan Islam. Kalau kita tak martabatkan Islam sendiri, Allah boleh guna jutaan cara untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk martabat. Sebab agama ni milik Allah, Allah tahu nak buat macam mana benda tu. Contoh saya kita apa? Ni baru ni 1-2 hari Parlimen Australia apa jadi? Salah satu daripada ahli parlimen tu, saya tak ingat nama dia, perempuan, dia pakai burqa tu lah, yang tutup mata semua tu. Dia saja pakai. Dia nak bak kata pemakaian tu adalah boleh menjurus kepada orang nak buat ni bom ke, orang nak buat apa ke, keganasan ke apa, orang boleh buat. Sebab manusia berselindung di balik tu kita tak tahu, mungkin dia lelaki, mungkin dia perempuan, mungkin dia niat tak elok, dan dia bangkit, dia cuba memberi satu gambaran yang salah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia rasa apa yang dia buat tu mungkin akan dapat sokongan daripada orang ramai. Tengah dia cakap, dia buka nak tunjuk kata satu kehinaan lah. Tetapi saya bagi tahu, dalam tu kita tak tahulah ada orang Islam ke tak ada. Tapi Allah gerakkan hati yang sama-sama tak Islam lagi macam dia bangkit, dan dia bangkang dia tu sehingga kawan tu nak cakap pun tak boleh. Sehingga apa dia kata, kita ada komuniti Muslim yang banyak di Australia, dan kalau hang buat macam ni, kita ada banyak orang Islam yang ikut peraturan, walaupun dia pakai burqa, walaupun dia pakai purdah, niqab, walaupun dia amalkan agama dia dengan sempurna, tetapi kita tak pernah menghadapi masalah dengan orang-orang macam ni, sebab mereka ini adalah good citizen, warga negara Australia yang sangat baik, yang ikut peraturan dengan baik. Allah hantar mai satu orang bukan Islam untuk pelihara agama dia. Bila agama dia dihina di satu tempat yang tak ada siapa nak jaga, Allah sendiri jaga agama dia tu. Sebab Allah tak memerlukan kita. Allah boleh guna burung ababil apabila agama Allah Subhanahu Wa Taala tergugat. Allah boleh hantar mai ababil. Sebab tu Abdul Muttalib tu baginda sebab itulah Abu Talib ketika mana Kaabah mula diserang, apa dia buat? Dia ni jalan sampai duduk di satu kawasan tu, tentera Abraha nak main serang.
Bila tentera Abraha nak main serang, apa mereka ni buat? Mereka ni sampai sebelum merobohkan Kaabah, mereka pergi curi kambing-kambing dia ni tu. Kambing-kambing, mereka pergi curi. Dia sebagai seorang pemimpin Mekah ketika tu, mereka ambil kambing dia. Bila tahu macam tu, dia lari mai. Apa dia kata dekat mereka? Kambing aku semua bagi balik aku. Mereka kata kat dia, hang satu pemimpin yang hebat, pemimpin Mekah, kami main nak robohkan Kaabah ni, hang boleh kalut dengan kambing hang, pemimpin apa? Dia kata apa? Kambing ni milik aku akan jaga dia. Adapun Kaabah itu adalah milik Allah, Allah yang akan jaga dia. Aku tak boleh buat apa, sebab aku boleh jaga sekadar kemampuan aku. Hang nak main serang, tu Allah nanti jaga. Walaupun belum terima akidah yang sempurna, tetapi dia faham siapa pemilik betul, yang siapa yang akan jaga agama dia. Allah boleh guna burung juga ketika zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Burung hud-hud Allah Subhanahu Wa Taala guna untuk jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu dia duk ada di mana? Ketika tu duk ada di Palestin, tetapi apa yang hebatnya Allah beri kekuatan, burung ni dia terbang sampai ke Yaman. Jauh tu, ribuan kilometer daripada Palestin ke Yaman. Bukan satu tempoh yang dekat, dia pendek ya. Cerita ini disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khali dalam kitab dia Qisasul Qur'ani, ketika mana dia mula mensyarahkan cerita bab berkaitan burung hud-hud ni. Dia kata keajaiban bila kita buat kerja untuk agama Allah ni, benda yang payah, benda yang susah Allah, benda yang rumit Allah mudahkan untuk kita. Antaranya apa dia? Antaranya burung ni dia terbang sampai ke Sabak. Sabak ni satu tempat di Yaman, dan dia dapati apa yang berlaku di Yaman adalah ada banyak yang ada seorang pemimpin perempuan yang dia ada semua benda, satu kerajaan yang lengkap dia ada, tetapi ada satu benda yang besar yang kurang dalam diri dia. Dia tak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi sembah matahari, sembah Tuhan selain daripada Allah. Bila mana Nabi Allah Sulaiman AS nak bergerak, Hamka dalam tafsir Azhar dia menyebut, bila mana Allah Sulaiman AS nak gerak, biasanya burung hud-hud ni dia akan cover di bahagian atas tu, dia akan tutup daripada pancaran cahaya matahari yang banyak tu, dia akan bergerak. Tapi ada satu lompong, ada satu lubang di kawasan tu sehingga cahaya matahari masuk sampai ke bawah. Kata Bapa Hamka, burung hud-hud ni kebiasaannya dibawa oleh Nabi Sulaiman ketika nak jalan mana-mana, kerana keupayaan luar biasa dia mencari air ketika di dalam panas terik mentari tu. Dia boleh tahu tang mana kawasan ni ada air, kawasan ni ada air, tak ada air, dia boleh tahu. Jadi dalam journey Nabi Allah Sulaiman duk jalan ni tak ada. Maka Nabi Allah Sulaiman ni tanya, mana ni pergi burung hud-hud ni? Dia kata, kalaulah dia tak boleh mai dekat aku dan bagi satu alasan yang kukuh, maka aku akan azab atau aku akan sembelih dia. Dalam surah Namal Allah kata apa? Fama katha ghairu ba'id. Maka dia datang dalam tempoh yang tak jauh. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman cakap burung tu nak pi dan nak mai balik. Allahu Akbar. Bukan satu tempoh yang sad, tetapi Allah guna perkataan, Allah pendekkan jarak burung tadi yang jauh, kerana semata-mata dia ada fikir untuk agama Allah, nak bantu agama Allah Ta'ala. Maka Allah mudahkan urusan dia. Walaupun terbangnya tu jauh, walau terbangnya payah, Allah pelihara dia daripada diazab Nabi Sulaiman. Dan yang kedua, Allah pelihara dia daripada disembelih, kerana dia ada bawa satu mesej yang besar, mesej akidah dia bawa. Sebab apa Allah bagi keselamatan? Kita nak kata, kalau kita ni rasa ragu-ragu dengan bantuan Allah, kalau kita tolong agama Allah, tolong Islam ni, maka Allah SWT boleh guna banyak cara untuk bantu agama dia sendiri. Sebab tu keyakinan kata agama ni boleh bantu kita, agama ni boleh selesaikan masalah kita, banyak benda ni makin lama makin tirih dalam hati kita. Tetapi benda ni tak ada dalam hati para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW ketika mana dalam peperangan yang kita sebut sebagai Tabuk, perjalanan Tabuk terlalu panjang dan terlalu jauh. Biasanya Nabi tak khabar nak pergi perang kat mana, tetapi untuk Tabuk Nabi terpaksa dedahkan rahsia perjalanan dan kondusi perang tu dengan lengkap, sebab perjalanan tu agak jauh, hampir 400 km daripada bumi Mekah. Kalau kita pergi daripada bumi Madinah, kalau kita pergi Mekah, Madinah, atau kita pergi umrah lah, biasanya orang akan bawa kita pergi Taif.
masa kita dekat Mekah, orang bawa pergi Taif, ada package yang bawa pergi Taif. Tak ada lagi package yang bawa pergi Tabuk, tak ada. Memang Tabuk terus jawab dia. Bapak je Pulau Pinang pergi JB, Tangkak Johor, 12 jam naik bas pula. Sekali lagi tak ada travel tu. Kalau buat aku tu dia tambah hari, tambah hotel, jadi mahal pula. Kalau pergi Tabuk mahal. Jarang lah orang buat Tabuk, sebab Tabuk ni perjalanan jauh, 400 km, 12 jam tu. Bila kita sekarang ni naik bas express dengan ada aircon, dengan selesa, dengan R&R, zaman Nabi SAW nak pergi tu bukan benda senang. Jauh sangat nak pergi tu, makan masa hampir 20 hari perjalanan, 20 hari balik, lebih pada 40 hari, 50 hari lah dekat-dekat peperangan tu. Maka Nabi SAW bagi tahu kat sahabat, jom siapa nak pergi. Dua benda besar berlaku masa tu. Terlalu panas yang luar biasa, panas dia. Yang kedua, buah-buahan sedang ranum masak di pokok. Buah apa? Buah kurma. Sahabat ni bukanlah semua orang kaya. Kurma ni kalau dapat, hasil dia kalau jual, banyaklah benda boleh menampung keperluan rumah tangga ni, boleh lah. Mereka pun lama-lama hutang dengan Yahudi ni. Maka mereka kata, Allah antara dua, satu nak pi, satu lagi tak mau pi pun syok juga. Ada banyak buah-buahan nak selesai masalah rumah tangga ni, ekonomi boleh rancak lah sikit lah. Dulu tak ada lah bantuan-bantuan macam kita sekarang, dapat BRIM 3-4 kali sedap lah. Dulu mana dapat bantuan sangat. Jadi harap tu lah semata-matanya. Jadi orang kafir Quraisy ni dia mula cakap, orang munafik ni dia kata apa? Dia kata waqalu la tanfiru fil har. Dia kata tak payahlah pi perang-perang ni dengan panas, dengan teruk lah, apa pi perang-perang panas-panas ni. Katanya siapa? Katanya set-set munafik. Maka Allah jawab dalam Quran, qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun. Kata kat depa Muhammad, api neraka esok jauh lebih panas lagi kalau depa nak tahu. Kalau hampa nak tahu, kata Allah, api neraka jauh lebih panas. Maka munafik diam. Yang kedua apa yang berlaku? Sahabat tutup mata. Sahabat kata apa? Wahai Allah, aku ni nak martabatkan agama kamu. Aku susah bab dunia, aku lebih kurang leceh bab dunia ni, tak apa. Tapi akhirat aku nombor satu. Tak apalah, walaupun aku tinggal rezeki, aku bergerak kepada Allah pemberi rezeki dan pencukup rezeki aku pun nak bergerak. Maka mereka jalan dengan yakinnya mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku? Bila mereka balik mai, dah lah perang tak jadi. Pi 20 hari perjalanan Tabuk tu, sampai di Tabuk tu siapa pun tak mai. Mereka jadi takut. Maka perang Tabuk orang Islam menang tanpa bertanding. Tanding lah, tapi dia tak mai. Jadi pi sajalah, orang Islam berani duduk di situ, tak ada siapa mai. Baliklah, pakat balik saja gitu ya. Menang dapat taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perang pun dapat pi, Nabi berseronok. Dan tak cukup dengan tu, apa dia? Keajaiban berlaku. Macam mana dia tinggal buah-buahan ranum di atas pokok tadi tu, maka Allah kunci masa di situ tu tak bergerak. Masa di pokok tu tak berjalan, masa lain jalan. Dia dengan kalau dia masak tu, peringkat dia macam tu, peringkat macam tu je. Bukanlah lepas 20 hari, 40 hari balik mai kat 50 hari tu dia dah jadi macam masak sangat dah, luruh dah tak. Dia macam tu. Allah kunci masa. Sebab masa milik siapa? Milik Allah. Macam mana Allah kunci masa Ashabul Kahfi. Di luar bergerak masa ni. Di luar ni dinasti demi dinasti raja khalifah yang tu yang ni gedebu-gedemak tukar berapa tahun? 309 tahun. Tetapi ajaibnya masa di dalam gua tu dikunci oleh Allah. Masa dikunci tahap macam mana? Tahapnya rambut pun tak tumbuh, kuku pun tak tumbuh. Kira seluruh masa tu dikunci. Sebab masa ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan kata orang masuk dalam kubur ni, dia akan rasa macam mana dia akan rasa berpuluh-puluh tahun dia kena duduk dalam kubur ni. Orang yang mati dalam kubur, kalau orang beriman, dia rasa macam semayang subuh 2 rakaat ni, tak kiamat dah. Orang yang tak bagus, dia duduk di kubur ni, Allahu Akbar, dia akan rasa sehari tu, dia akan rasa bukan 1000 hari, sehari dia akan rasa macam 50,000 tahun. Tahu mana? Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahi dil ma'arij ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Sehari macam dia akan rasa 50,000 tahun. Sebab penat tu, hangka rasa setiap saat tu bergerak dengan lambat.
Kalau satu benda kita seronok, masa cepat je berlaku. Allah, sat je noh, kita rasa habis dah, contoh. Tapi kalau kita meluat satu benda, contoh tunggu traffic light lah, 60 saat dia. Tapi hang rasa macam 1000 tahun tu. Tambah kalau panas tak. Traffic light ni, saya tak tahu lah, traffic light belah Batu Uban tu ada traffic light panas. Kadang kita naik motor, duduk di situ pakai slipper, dia macam panas kaki ni, macam ada lighter atas ni, kaki duduk bakar gitu. Jadi Allah, kalau traffic light tu jadi macam azab lah. 5 minit kita rasa azab, dia 3 minit je. Tapi dia punya masa tu akan rasa. Manusia kalau dia tak suka benda tu, dah dalam kubur kena azab, sehari tu dia rasa macam 50,000 tahun. Nak bila lah nak malam, dia lambat. Sama macam kalau mimpi hantu syaitan malam tak, katalah malam tu mimpi syaitan tindih ke apa, nak cerah tu lambat cerah. Pukul 3 tidur 3-5 minit lambat tu bila cerah dah lah dia duduk garu kepala aku, duduk tindih 4 kali dah ni, hantu mana ni. Dia main kacau kita, main usik kita telinga lah, duduk bisik panggil nama. Bila pagi lambat betul lah pagi tu lambat sebab hang azab. Tapi kalau hang tidur tu tenang, seronok, buka aircon, hang rasa apa? Pukul 7 dah, subuh tak sembahyang lagi. Dia masa tu bergerak dengan cepat. Dia azab jadi gitu lah. Sebab tu Ashabul Kahfi Allah kunci, masa tu dia milik Allah. Allah tahu nak panjangkan masa, pendekkan masa, nak perasaankan manusia. Akhir zaman Nabi SAW kata apa? Masa dia akan jadi pendek. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam sejam, sejam tu macam satu saat tu, 1 jam tu rasa macam sat je dah habis. Tadi pukul 7 lah, pukul 8 dah, pukul 9 dah. Bukan kata pukul 8, pukul 9. 2016 tu kita tak tahu macam mana dia habis, tak tahu. Tak dah nak kecapi. Tuan-tuan tahu sekarang bulan 2017, bulan apa? Bulan 7 dah, bulan 8 dah. Nak habis dah. 2014, 2013 berlalu dengan cepat. Masa kita kecil-kecil dulu, 90-an dulu, rasa macam lambat je masa jalan tu. Nak jumpa Jumaat ke Jumaat tu puas hidup baru jumpa. Puas lah, macam-macam benda buat lah apa semua, baru jumpa Jumaat. Ni tak lama Jumaat. Tak Jumaat pula. Lah baru ni pergi dah khutbah masjid ni. Lah sebulan dah. Pergi dah khutbah, rasa macam baru je naik mimbar masjid ni. Lah sebulan dah, bulan dah, masa bergerak dengan cepat. Sebab tu lah muslimin rahmati oleh Allah SWT, akhir zaman ni Nabi SAW bagi tahu manusia akan jadi lauk pada orang kafir hari ni. Bila mana? Bila diri kita tak kuat. Dulu di zaman sahabat Nabi SAW, bila dengar perkataan orang Islam, dia akan menggerunkan orang, akan menakutkan orang. Tetapi hari ni bila dengar nama kata Islam, dia menakutkan orang tapi dalam versi yang lain. Dia tak menakutkan manusia tu supaya bila dengar nama orang Islam, orang Islam nak main ni, tak ada. Dia tak takut. Sebab apa? Sebab orang Islam sekarang dah jadi macam patung yang bernyawa saja. Dia jadi macam gambar, tak ada bernilai. Syekh apa nama dia, tak ingat Syekh tu, tulis dalam satu kitab, itu contoh yang cantik. Saya bagi contoh tu. Bayangkan ada satu patung yang besar ni, tinggi, bawah ni, sekali ni adalah apa dia? Di satu, saya bagi contoh, di satu negara yang membangun, di ibu negara dia, di ibu negara tu ada satu kawasan pusat membeli belah yang utama di negara tu. Di tengah-tengah kawasan tu ada macam satu kawasan bulat yang besar tu, ada air terjun duk keluar kat tengah tu. Tepi-tepi ada orang jual belon, ada orang jual cekelat kapas tu, ada orang jual macam-macam lah, burger lah, oblong lah, apa semua tu. Sebelah ni ada satu patung yang besar. Depa semua di bawah tu. Patung besar dekat situ. Kawasan tu macam satu monumen, atau kita letakkan macam satu tugu lah. Dia pegang macam, dia buat macam tu. Kat bawah tu ada satu family, ada laki, suami dia, ada isteri dia, ada anak 2 orang. Seorang dalam ni apa, kursi roda pula. Kursi roda orang sakit. Dalam babynya tu lah. Lepas tu seorang lagi anak dia dalam 6 tahun, darjah 1 macam tu, duk main-main lari-lari dengan adik dia macam tu lah. Makan aiskrim semua. Ada seekor burung merpati, dia terbang duduk di telinga patung besar tu. Seekor lagi mai duduk di atas kepala. Seekor banyak lah, kawan-kawan dia semua duduk di tangan patung besar tu, dia duduk. Dia buat apa? Iyalah, bila duduk di situ tu,
Syekh Ali Hasan Ali An-Nadwi, Abu Hasan Ali An-Nadwi. Burung tu bila duduk situ, burung tu berak lah. Burung biasalah berak tu. Mana jarang burung pergi tandas. Burung berak mana dia berak tu. Dia berak dekat penuh lah. Di patung tu, di tinggi tu, di mata dia ni ada tek burung sini, tek burung merpati banyak-banyak. Dalam banyak-banyak burung merpati tu, burung tu terbang, ada seekor burung tu terbang. Jalan mai dekat budak tu. Budak tu duk pegang popcorn. Burung tu terbang sampai nak mai kat budak tu. Budak tu boleh je satu. Budak tu elak pegang popcorn tu kat dia. Budak tu nak hambat burung tu. Burung tu mai sampai kat dia tu, tengok dia dah ambil popcorn tu. Lepas tu dia elakkan, lepas tu burung tu duk, budak ni pergi hambat burung tu. Burung tu lari sampai ke atas tu. Kata Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia kata, cuba hang tengok, sebab apa patung yang besar tu, yang orang nampak hebat tu, tapi dia, burung tu berak atas dia. Tapi budak kecil yang biasa, tetapi budak ni dia boleh menakutkan burung tadi tu. Kata Syekh Ali Abu Hasan Ali An-Nadwi, beza di antara dua itu ialah patung yang besar tu tidak bernyawa, budak yang kecil itu ada nyawa dia. Itulah beza dia. Apa dia nak bawa pada kita contoh daripada cerita ni adalah keadaan orang Islam hari ni. Dia kata keadaan umat Islam hari ni, yang mana Nabi SAW sebut kepada para sahabat, ramainya manusia disebabkan satu lagi masalah, ada penyakit al-wahan yang timpa manusia hari ni. Dua, satu hubbud dunia wa karahiyatul maut, sayang kat dunia dan benci dengan kematian. Bila dua benda ni bersarang dalam hati manusia, Allah ni tak ada ruang nak masuk dalam hati dia. Dalam satu gelas ni, dia hang boleh isi salah satu lah. Kalau sama ada hang isi ayak, kalau hang nak isi minyak, hang buang ayak ni, hang basuh gelas, hang isi minyak. Satu gelas, satu je tempat isi. Hang buang minyak, jadi serabut. Hati manusia macam ni lah. Hati manusia ni hang pilih nak isi apa. Kalau hang nak isi tu adalah isi akhirat, isi Allah dan Rasul, maka insya-Allah gelas tu dia akan penuh dengan tu. Tapi kalau hang memilih untuk tidak isi tu, hang isi benda lain, dia akan penuh benda tu lah. Kalau dalam hati kita cinta dunia, cinta Allah kurang, dan sayang kat dunia sampai lupa kat akhirat, maknanya apa yang berlaku adalah hati kita kosong daripada akhirat. Maka bila hati kosong, umat Islam walaupun ramai, umat Islam walaupun besar, level dia sama macam patung. Orang tak takut dekat kita. Orang tengok kita, orang buat lebih kurang gitu je. Dulu tuan-tuan, masjid, imam, orang masjid ini adalah satu benda yang menakutkan orang. Kalau orang tu curi, hang curi ya. Kalau hang curi, hang jom. Sekarang kita bawa pergi masjid. Dengar kata masjid dia. Dia kata tak apa, memang aku ambil, sorry lah, tak maaf lah. Aku tak mau. Dia tak berani pergi masjid, tak berani. Sekarang ni, bukan kata dia tak berani pergi masjid. Dalam masjid tu dia curi. Curi bawa anak. Saya tak tahu tuan-tuan dapat kedap video tu. Video tu macam mana? Dia bawa anak dia bercuri. Anak dia dah jam 4 kot. Bapak dia buka. Lepas tu buka tu, anak dia duk ambil jam 4. Dia ambil bu. Isteri dia ada di luar. Isteri dia duk tengok dalam CCTV satu lagi tu, dia duk cover line tengok. Dia ni kalau siapa main kapal dia nak bang lah. Dia dengan anak dia curi dalam masjid. Kau kata curi duit. Curi budak pun orang curi. Dia boleh pakai telekung Siti Khadijah dia pakai. Bukan main sembahyang, penyamun tarbus. Dia tengok orang sujud, dia pergi ambil beg duit makcik tu. Makcik tu pula duduk atas kursi. Dia nampak lah, nak lari tak boleh lah, terap lagi jatuh dengan terlentang pula. Jangan ambil. Boleh dengan ayak tu, dia tu belah, tak kata belah, tak betul belah. Semayang Jumaat masjid di pulau. Lepas abang saya, Ustaz kalau khutbah masjid ni awak, Ustaz tolong abang. Sebab tabung Jumaat selalu hilang. Dia ada 8 tabung. Dia buat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Hak terlalu hilang ni mesti short lah. Bila kumpul kali lagi tak ada. Sebab apa? Dia pas dengan ayak tu, dia tu ambil belah tu. Dia palas sekali kan. Dia pun tahu lah. Dia main tengok, okey, tabung ni akan ada di sini. Okey, hang tunggu di sini, kawan ni tunggu sini, kawan ni tunggu sini. Dia siap-siap dah. Okay, tabung tu dia ambil, dia lempak kawan dia sebelah.
Benda ni jadi masa bila? Masa sujud sembahyang. Sujudnya, dia sujud lambat, dia ambil tabung, dia lempak. Lepas tu dia sujud. Bila orang bangkit, tabung tu tak ada tepi tu dah. Tabung tu dah bergerak laju dah. Dia lempak kawan tu, lempak kawan tu, lempak kawan tu, kawan tu tunggu motor dia belah. Orang sembahyang Jumaat, dia pencuri tabung masjid. Tabung masjid banyak lah satu tabung tu. Adalah 500 ke 1000 kot satu-satu tabung tu kita kata contohnya. Maka institusi masjid pun jadi, nak bak kata akhir zaman ni, masjid pun satu benda yang orang tak takut lah. Dia boleh tulis di masjid kita akhir zaman ni, kita boleh tengok tulis minta semua orang hati-hati dengan barang. Kalau hilang, kerana di sini kerap berlaku kecurian apa semua, kehilangan adalah tanggungjawab sendiri. Dalam masjid barang boleh hilang. Allah Akbar. Tuan-tuan, saya nak abang, kalaulah Nabi main masjid kita, Nabi tengok, Nabi menangis tengok iklan tu. Thumamah radhiyallahu anhu, pemimpin bukan Islam, ditawan dalam badak, ditawan dalam peperangan, diikat dia 3 hari dalam masjid, akhirnya dilepaskan dia mai balik cari Nabi SAW, dia masuk Islam. Tawanan Badar beberapa hari, diikat dalam masjid, sehingga dia melihat kebaikan akhlak orang dalam masjid, sehingga dia menjadi manusia yang bila dia lepaskan aja ikatan tu, benda yang pertama dia buat adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Depa mengucap 2 kalimah syahadah kerana depa rasa Islam tu agama betul, sebab akhlak Islam tu ada dalam masjid. Tapi hari ni muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak tu tak ada di masjid. Allahu Akbar. Korban pun, saya dapat satu info, kata apa? Korban pun dia katalah masjid tu mengamalkan parti politik kala hitam contohnya. Katalah tu parti politik tu kala hitam. Dia buat korban, dia pergi cari kawan-kawan susah dia yang sama colour hitam macam dia. Dia bagi kat geng tu je. Kawan hak colour ungu contohnya kan, ada satu parti lain pula colour ungu. Parti tu menerap, duk menjilat tanah, duk miskin susah. Dia tengok lah, tak nak layan tu. Dia tahan colour apa? Kami bagi hak hitam je. Hak colour ni kami tak bagi kat bawah. La ilaha illallah. Parti tu pun sama juga. Hak kawan hak ungu tadi tu pun masjid lain pula, pengurusi geng dia. Daging korban dia bagi kat siapa? Dia bagi kat geng-geng hak sama colour dengan dia ungu ya. Dia tak bagi kat set colour hitam. Allahu Akbar. Ni salam dalam masjid ni, bukan kata luar. Salam masjid ni, masa duk jalan ada aku tak puas hati kat tak puas hati kat aku. Masa jalan tu dia boleh tak salam sebab kawan tu duk ada, dia tak mau salam, dia buat tak reti gitu. Metang dia tak salam. Betul orang sebelah dia salam. Level perpecahan kita berlaku dalam masjid ni pun sangat luar biasa lah. Dalam AJK pun ada macam-macam geng. Hang geng A, aku geng B. Dalam AJK ada WhatsApp lah. Dalam WhatsApp AJK masjid tu, mereka 4-5 orang ada WhatsApp lain pula. Dalam 4-5 orang, 2 orang ada WhatsApp lain pula. Seseorang-seorang dia ada WhatsApp lain pula. Jadi macam gila WhatsApp seseorang. Macam-macam passion gitu. Jadi muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua punca dia sebab apa? Sebab hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sayang sangat ke dunia ni sehingga kita rasa agak, dan dia takut dengan mati. Biasanya takut orang Islam ni dia tak takut mati. Yang takut mati ni siapa? Orang yang tak buat persiapan, terutama non-Muslim lah. Kalau kita pergi tanya kat sekarang ni lah, kita tanya ayah ini kalau kena boleh mati, oh jangan cakap mati, oh sui dia dah sial lah. Kalau bahasa Kuala Lumpur lah, kalau bahasa kita Pulau Pinang panggil sial. Tapi tak boleh kata sial gitu kat orang nanti marah. Sial lah. Oh tak boleh cakap mati ni, kira tak boleh mati, hanya sebut mati-mati mah. Sebab apa tak berani sebut mati? Sebab tak buat persiapan. Satu buku kecil ada kat saya, tajuk dia Allah Yukallimul Anbiya, koleksi perbualan wahyu di antara Allah dengan para anbiya alaihi salatu wasalam. Bagus dia tulis oleh Dr. Azhar, saya tak ingat dah siapa nama doktor tu. Buku kecil lama dah dekat saya. Antara dia adalah cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ketika malaikat mai nak ambil nyawa dia, Nabi Allah Ibrahim ni kan Khalilullah, orang yang rapat dengan Allah, macam orang yang kita katakan sahabat Allah, macam orang yang Allah kasih sangat kat dia ni. Maka turun malaikat kata kat dia, aku ni nak ambil nyawa hang. Allah suruh ambil. Malaikat Nabi Ibrahim AS kata apa kat malaikat? Hang pergi balik, kata dekat Allah, ada tak satu kekasih yang gamak nak ambil nyawa kekasih dia?
Ada tak satu kekasih yang kamu nak ambil kasih dia, nyawa kasih dia? Malaikat turun main kali kedua balik, malaikat kata, Allah Subhanahu Wa Taala cakap, ada tak satu kekasih bila dia balik jumpa Allah, maka Allah wahyukan balik kepada malaikat, mai jumpa balik Nabi Allah Ibrahim AS. Jawapan yang Nabi Ibrahim dapat pada dia, wahai Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala AS, Allah Subhanahu Wa Taala suruh aku tanya kat hang, ada tak satu kekasih yang dia tak teringin nak jumpa kekasih dia? Kena buah tu. Nabi Ibrahim kata, ya, aku sangat teringin nak jumpa Allah. Ambillah nyawa aku sekarang. Orang yang dia betul, dia teringin sangat nak jumpa Allah. Kalau kita ada satu yang tak kena, macam budak-budak sekolah lah. Budak sekolah kalau dia buat periksa bagus, hari-hari dia haru cikgu dia nak dapat keputusan. Jumpa periksa Khamis, Jumaat, Isnin, Ahad, Sabtu, Ahad. Isnin tu dia main lah. Cikgu dah write dah. Cikgu, saya dapat apa keputusan BM saya? Sains saya dapat apa? Tunggulah dulu, nanti saya write dulu. Dia nanti hari-hari tanya kita. Sebab dia tak sabar dapat keputusan, sebab dia bagus. Katalah dalam kelas tu ada budak cangkui sikit. Hanya ngaji tak mau. Lainnya main sekolah pun lambat, setahun 800 hari tak main sekolah gitu, jenis sehari main sehari tak main. Dia agak-agak teringin nak tahu keputusan dia. Dia tak teringin, dia tak payah. Ada orang kalau dapat keputusan SPM dia seronok. Bila keluar result SPM, ui tak sabarnya, esok keluar ni dia tak sabar-sabar. Ada orang hari dapat keputusan pun dia tak permit, dia tidur sampai pukul 2.30 dia tidur. Kawan dia semua telefon dia, yang tak permit result, malas aku. Sebab dia tahu lah result dia memang cangkui kali ikut belakang, jadi 7. Semua jadi merepek gitu. Jadi malas nak permit sebab tak ada persiapan. Kita hari ni Nabi SAW sebut kita takut sangat dengan mati ni sebab apa? Sebab kita tak buat persiapan. Sebab apa kita tak buat persiapan? Itulah antara benda yang kacau kita buat persiapan dunia ni lah. Antara benda yang kacau kita dengan persiapan ni adalah dunia. Disebabkan dunia ni lah kadang-kadang menyebabkan manusia jadi tak semayang. Bila tengok kadang-kadang di pasar malam tu, kedai-kedai makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan tu seolah-olah masuk waktu untuk makan ke darah. Bagi kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, mari kita makan ke darah. Time tu dia start tahu. Time tu dia siap anak dia, time tu lah apa semua dia pergi makan tu. Macam tak ada masalah lain nak makan. Kita heran, macam makan lepas isyak nanti tom yam basi, ikan 3 rasa tak rasa 3 rasa, dia rasa kaki rasa ke apa, tak tahu rasa apa, dia jadi pelik ke tu. Dia mesti makan lepas maghrib juga. Padahal maghrib isyak tu lah masa kita nak mengaji. Bukan lama pun, duduklah Ustaz nak mengaji Ustaz dengan ustaz-ustaz tu, mengajak tafsir, mengajak tauhid, mengajak agama. Tahu? Okey, alhamdulillah. Kita tak gunakan masa kita yang ada untuk kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni pun kemarin tepi ceramah di masjid di Pulau Pinang tu, luar akad nikah. Akad nikah pasal orang sembahyang asar. Satu big crowd lah hak tak sembahyang ni. Nak kahwin lagi tak sembahyang. La ilaha illallah. Tahan lagi. Mungkinlah nak menikah mai pada jauh. Sebab orang perempuan orang situ, orang lelaki mungkinlah musafir ke apa, contohnya lah. Okey, tak apalah. Hak lebih karut lagi tahu apa? Orang sembahyang jenazah dia duduk luar. Jenazah lepas Zuhur nak sembahyang 1.15 sampai jenazah. Jadi kita letaklah jenazah tu di satu lokasi yang depan sikit dengan masjid. Saya lepas sembahyang kita nak buat main. Kebanyakan yang follow jenazah tak sembahyang. Tu luar. Sakokok, sembang, gelak main gitu. Betul orang main jenazah mana ada. Sila. Hanya apa kena kahwin. Kawan tu dah meninggal dunia dah. Tak apalah kalau member hang boleh tahan juga. Hak sedihnya tu ayah dia. Anak dia duduk di luar tu tak masuk sembahyang tu. Itulah penghormatan last anak bayi kat ayah hang. Tak masuk duduk luar gitu. Sila. Boleh masuk. Ujung sekali kanan ada sirap, ada dalca semua boleh makan. Alasan dia tak mau buka kasut. Tak tahu, bukan tak mau buka kasut, tak tahu sembahyang. Sembahyang jenazah ni lebih senang pada bersin. Bersin tu susah. Sebab kadang-kadang tak jadi. Tak jadi, ya Allah leceh betul Dia kena dia payah, ada masa tak jadi. Bersin bukan senang, susah. Jadi sembahyang jenazah senang ya. 4 benda ya saya buat. Kita berdiri kat mayat tu, Allahu Akbar, baca Fatihah. Boleh tak? Boleh Fatihah, no hal. Allahu Akbar, selawat Nabi. Hak pandai saya habaq pendek sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh sebut tu? Boleh.
Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, semua tak payah. Allahu Akbar buat bodoh ya. Hak 4 tak baca pun tak apa. Sunat baca. 3 ni je baca. Hang 800 kali punya SPM orang boleh buat benda ni. Senang ya. Hang berdiri apa jenazah? Saya tak tahu lah ustaz, berdiri ni kepala botang mana? Botang ni ke botang ni? Kepala saya kena buh dengan kepala dia tu sama. Jadi buat gila. Hang berdiri biasa ya. Hang tak tahu berdiri mana? Tanya Tok Imam. Tok Imam nak berdiri mana? Nak berdiri atas ke berdiri bawah? Hanya berdiri atas ayah hang. Ayah hang bangkit ni. Tampak kepala hang. Duduk bawah ayah. Duduk bawah tang ni. Okey, takbir Allah Akbar, takbir. Baca Al-Fatihah. Ingat Al-Fatihah baru tu. Hang baca Alhamdulillah, tak kira Al-Fatihah. Awak baca aja. Tadi ustaz ajak. Bukan. Alhamdulillah baca. Habis Allahu Akbar, takbir sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kunyit pula apa? Pondan. Pondan ke apa ke hang tengok dia tu lah. Ustaz saya tak mau sembahyang dia kunyit ke ni apa ke bawang besar ke apa letak lah. Lah hang tengok masa dia beranak laki ke perempuan. Saya tak tahu lah ustaz. Hang tak tahu, hang tanya dia beradik dia. Member dia. Member dia kata dia memang laki, cuma dia upgrade bagi jadi perempuan. Itu. Tu kat upgrade tu downgrade tu. Ni kan ada di Ipoh tu. Angkat berat tu. Perempuan dia. Dia perempuan. Dia ubah bagi jadi lelaki. Ni sado ni. Kita ada memang kenal saja aku tu lah. Badan baru tu 6 pack apa. Kita 6 tu bergabung jadi satu. Kita pack jimat ni. Promosi Maidin ni 6 sen mi dia. Kita tahap kita tu. Dia tu kita hak ni mengandung tak panak-panak tu, tak tahu bila bersalin. Anak seperti kata 5 dalam tu tak keluar-keluar. Hebat badan sado ni, hebat ni. Macam lelaki lah. Sebenarnya dia ni adalah perempuan. Allahu Akbar. Tapi naluri manusia tak boleh ubah lah. Badan sado ni angkat sah haid. Kita haid turun macam biasa. Saat nak pakai ni apa pelapik tak mau bagi darah keluar. Muka macam garang tapi keluar haid. Naluri yang tak boleh ubah lah manusia macam tu. Laki takbir semayang. Doa saya tak tahu lah ustaz. Tak tahu doa buat apa? Pas kat Tok Imam. Tok Imam saya tak tahu doa. Saya tak pandai ingat. Tok Imam doa. Tok Imam yang paling pandai di muka bumi adalah sebelum sembahyang jenazah tanya, ada tak adik-beradik dia? Siapa ada anak-anak ke ada? Mai anak mai sini jadi imam. Kebanyakan orang tak mau sebab dia tak pernah sembahyang. Dia takut dia pergi rukuk. Dia seorang-seorang dia pergi rukuk di bawah. Tok Imam kata bukuh dia ni. Dia rukuk lah. Bapak dia bangkit pada jenazah tu tampak apalah dia. Kata aku berapa kali aku abad sembahyang jenazah tak ada rukuk. Dia bila takut dia boleh jadi macam-macam lah. Dia jadi gelabah kan. Tambah kalau kita jadi imam, lepas tu orang belakang tegur kita. Subhanallah, jadi macam berpeluh. Apa aku salah ni, jadi macam tu yang ada Tok Imam kadang-kadang buat pengsan, buat kena sawan. Dia nak cover lah tu. Dia tu dia buat macam berbuih mulut tu, padahal dia sihat ya. Cover. Dia kata apa tegur aku jadi kena sawan aku tu. Senang aja sembahyang jenazah ni, tetapi ramai orang tak buat. Anak dia boleh duduk kat luar, penghormatan terakhir kat ayah dia tak bagi. Kesianlah kita tengok, sedihnya. Kadang-kadang anak tu main dengan markah. Main kubur dengan markah. Bawa markah dia, kita main dengan siapa tu? Relax bawa aci. Bawa aci main kubur. Tampak tiga-tiga, dua-dua tu masuk dalam kubur tanam sekali. Itulah tempat paling dalam dunia ni, tempat yang paling nak jadi elok ni kubur je lah. Tengok orang mati kan, di kubur tu pula dia buat macam mana bubur pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muslimin rahmati oleh Allah. Kalau benda ni masih ada bersarang dalam hati kita, maka mungkin kita akan rasa agama ni satu benda yang berat untuk kita. Agama satu benda yang tak berat. Agama dia ringan, dia seronok. Dia nak bagi satu benda yang agak tenang untuk kita. Orang yang rasa agama ni seronok, dia akan rasa macam tuan-tuan ni lah. Kita rasa bila semayang jadi tenang. Kalau tak semayang kita rasa macam mana? Serabut. Kata 8.15 jam tak semayang lagi maghrib, kita jadi semuk perut tu. Ya semayang, berhenti masjid semayang tu 8.30 boleh semayang maghrib sebab jam tadi. Rasa lega ni tak tahu nak bang.
Isyak yang tidur di cushion tu, tidur tu letih ingat tidur, tapi tidur tak puas sebab tak sembahyang lagi. Tak lagi dia akan suruh bangkit juga, sembahyang juga. Sebab kita dah biasa sembahyang. Kita tahu nikmatnya hidup beragama. Tetapi orang yang buat benda jahat, dia akan rasa nikmat juga, tapi tak lama. Dia seronok minum arak, seronok minum arak, seronok. Mana tahu hamba bukan minum arak, aku pun tak minum, seronok lah aku tengok daripada beng macam tu, kira sat je seronok. Sementara benda tu dia tak fungsi ke otak tu, dia okey lah. Dia okey balik tu, dia pukul isteri, pukul anak, dia tidur di parit, muntah, macam-macam jadi. Keseronokan Allah tak pernah bagi dalam benda maksiat. Allah hanya bagi keseronokan dalam benda agama. Walaupun kita buat benda-benda tu nampak macam menyusahkan kita, tetapi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi banyak faedah dan manfaat pada kita disebabkan kebaikan yang kita buat. Antara lagi ciri-ciri atau tanda tu kira orang tak semayang, orang yang kita katakan agak jauh pada agama. Sekarang dalam baki masa yang beberapa ni saya nak fokus sikit, ada orang yang dia ni minat dengan agama tapi ada sedikit cinta dunia dengan dia. Contohnya pada kesan dia pada dia akan mula ibadat tu main-main, dia tak sungguh. Semayang enggak? Semayang tapi macam tu lah, semayang lambat, semayang tak jemaah, semayang pun surah tak baca, Fatihah saja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lempak sajadah, tidur balik. Lega lah aku, tidur balik. Dia macam tu, dia punya ibadat dia. Quran pun tak banyak baca. Itu tanda-tanda orang yang mana cinta dunia tu besar dalam hati dia, walaupun dia ni macam mutadayin, orang yang beragama, tetapi ada kekurangan dari segi amal soleh dia tu. Maka hari ni muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cari satu benda yang hebat dalam hati kita hari ni. Apa kita kena buat? Bukan kita kena buang dunia dah. Bukan buang dunia. Tak apa, dunia ni sebagai satu jambatan nak ke akhirat. Dia kapal ni kena ada ayak baru boleh jalan. Kalau tak ada ayak tak ada jalan. Tapi ayak jangan masuk dalam kapal. Setitik pun bahaya. Sebab walaupun lubang yang kecil, dia boleh menenggelamkan satu kapal. Walaupun level dia macam Titanic pun dia boleh jatuh atau patahkan kapal yang besar tu. Bahaya kalau tirihnya cinta dunia ni masuk dalam hati kita. Ramai ulama-ulama banyak yang kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani, walaupun dia seorang, kita katakan macam seorang ahli sufi, tapi dia kaya. Allah bagi kemuliaan dari segi kekayaan pada dia. Begitu juga berlaku kepada satu orang ulama yang nama dia adalah Ibn Sirin, juga satu orang businessman yang berjaya, banyaklah. Tetapi kekayaan dunia mereka itu tidak langsung menenggelamkan akhirat mereka, bahkan tambah lagi amal soleh mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri-ciri orang yang hebat. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita terpaksa berhenti di sini awal sikit sebab saya ada satu program lagi di Al-Ustaz kena buka. Jadi kesimpulan yang kita boleh habaq tu, dua penyakit besar yang Nabi SAW menyebut sebagai al-wahan tu, maka kita nak elakkan dia. Antara cara dia apa dia? Kita dekatkan diri kita dengan agama. Kalau ada kuliah-kuliah pengajian maghrib isyak tu, kita spend masa kita, bawa family kita dekat dengan Islam, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana supaya Allah Subhanahu Wa Taala jangan pengaruhkan dunia lebih pada akhirat, sehingga menyebabkan kita ni jadi lalai dan leka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu sahaja yang boleh kita kongsi pada petang ni. Menangkan tuan-tuan pun tengok dia ni bila nak berhenti dan kami pun tak larat lah ni. Saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, jadi kita akan berhenti sini dulu insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.